لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada pagi ini kita sambung kitab Muwafiq Masbuk, sambungan pada muka surat 20, contoh yang ke-6. Muka surat 20, contoh yang ke-6. Ya, maknanya habis ni, hari ni khatam lah. Muka surat 20 Muwafiq Masbuk, contoh yang ke-6, contoh terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Contoh yang ke-6, jika seorang makmum yang masbuk itu diam tanpa membaca Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk, wajib ke atasnya membaca Al-Fatihah sekadar masa yang ia diam itu, dan ia kehendaki menggunakan ijtihad pada zannya dalam hal ini. Sebelum ni kita bahas yang kelima, kalau ingat lagi. Masalah kelima, makmum yang dia masbuk lambat. Biasanya berlaku imam dah baca surah, dia baru takbir. Biasanya lah, imam baca surah pun mungkin dah hujung lah. Biasanya itulah biasa berlaku. Kemudian dia pergi, ini contoh kelima je. Kemudian dia pergi baca doa iftitah, dia pergi baca a'udzubillah. Sebab dua tu je sunat sebelum Fatihah. Sebelum Fatihah bismillah wajib, alhamdulillah wajib. Yang sunat ada dua je. Sebenarnya ada tiga, termasuk yang contoh kenal lah. Yang pertama dia baca doa iftitah, Allahu akbar kabira wajjahtu. Sedangkan dah dia masuk lambat, imam dah baca surah, mungkin nak rukuk dah pun, dia pergi baca doa iftitah. Ataupun mungkin dia baca a'udzubillah. Ataupun mungkin contoh ke-6 dia diam. Tapi yang dia diam tu nanti dulu. Jadi dia baca a'udzubillah atau dia baca doa iftitah. Bila dia baca, tak habis lagi doa iftitah ataupun a'udzubillah pendek, sempatlah habis, tapi baru dia baca separuh daripada Fatihah, imam dah rukuk, dia dikira salah kerana sepatutnya dah lambat tu, lepas takbir terus Fatihah, dah tahu lambat, tapi dia pergi baca yang sunat-sunat. Kalau dia baca doa iftitah, mungkin baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa wasilah, imam rukuk. Tu kemungkinan yang berlaku tu. Ataupun kalau dia baca a'udzubillah, mungkin boleh takbir a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam rukuk. Contohnya gitu. Dia tak boleh rukuk kerana kesalahan yang dia buat adalah dah tahu dia lambat, lepas takbir dia pergi baca doa iftitah, lepas takbir dia pergi baca a'udzubillah, lepas tu baru dia baca Fatihah, lepas a'udzubillah. Tak sempat habis Fatihah, mungkin separuh, imam dah rukuk.
kesalahan dia adalah jika dia terus baca bismillah, mesti dia dapat lebih ayat tu. Kita ambil a'udzubillah lah, mudah dulu. Dia lepas takbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imam Allahu akbar. Kalau dia tak baca a'udzubillah, dia mungkin sampai Malikumiddin kot. Boleh tak? Kalau itu contoh dia baca a'udzubillah. Kalau contoh dia baca doa iftitah pula, dia takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa asila, wajjahtu Imam Allahu akbar. Dia salah apa dia? Kalau dia tak baca yang tadi tu, dia baca terus bismillah, mungkin sampai Malikumiddin juga. Lebih kurang lah. Okay. Oleh kerana kesalahan dia tadi, maka dia didenda kot. Itu contoh kelima. Denda macam mana? Kalau dia rukuk, tak boleh, batal. Sebab kalaulah terus dia baca bismillah tanpa baca a'udzubillah, atau contoh kedua tanpa baca doa iftitah, mesti dia akan dapat beberapa ayat dalam Fatihah tu baru rukuk. Ketika imam rukuk, waktu tu rukuk sepatutnya Allahu akbar, dah tahu lambat, terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malikumiddin, Allahu akbar. Makmum Allahu akbar, sepatutnya gitu kan? Tak sempat. Tapi sebab dia baca doa iftitah atau dia baca a'udzubillah, tak sempat lah. Kalau tak sempat pun mungkin 1-2 ayat. Macam mana dia nak buat? Dia rukuk batal kerana kesalahan tadi. Dia kena kira berapa huruf yang dia baca doa iftitah ataupun a'udzubillah tadi. Tengah tu kena kira. Alif ain, kata a'udzubillah, alif ain waw, za a'udzu, ba alif lam lam ha. Apa nak? Billahi mim nun alif min nun alif lam shin ya ta. Dah berapa dah? 16. Syaitan alif ni terlupa. Ni nun alif lam ra jim ya mim. Berapa? 20 berapa? 20 berapa huruf? Katalah 20 huruf lah. Kiralah sendiri berapa? Siapa suruh buat kerja gitu? Jadi dia kena ganti, dia sampai dekat mana? Ar-Rahmanir-Rahim imam rukuk. Maka dia kena ganti 20 huruf. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim imam rukuk. Sebelum dia rukuk dia kena ganti dulu. Mim Malikumiddin kan? Mim lam kaf alif lam ya waw mim. Kira lah. Kalau mudah-mudah dia suruh kira gitu. Tapi nak kira dia kena kira gitu. Tapi agak-agak lah. Agak-agak berapa ayat? Nak ganti. Dengan dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin 1 ayat kot. Malikumiddin ke, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke. Kemudian asal cukup dah tu. Dia tak mesti kira huruf macam ni. Agak-agak. Kalau kira macam tu mana sempat dah. Agak-agak. Lepas dia baca yang diganti kerana dia pergi baca a'udzubillah siapa suruh tau, dah lambat. Baru dia rukuk. Kalau masa dia rukuk, dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam, dapat rakaat. Kalau masih dia nak rukuk, sami Allah liman hamidah, tak dapat rakaat tu. Sepatutnya dia boleh dapat tu kan. Sebab masa dia takbir, imam tak rukuk lagi. Masa dia takbir, imam tengah baca surah. Sepatutnya dapatlah rakaat. Jika imam rukuk, makmum rukuk, dapat rakaat. Oleh kerana kesilapan tadi, dia kena tangguhkan sikit rukuk dia kena ganti. Bila dia rukuk je selisih, tak dapat tamakninah. Imam rukuk lama dah, dia ganti. Sami Allah liman hamidah. Tak dapat. Habis apa? Tak dapat rakaat tu. Nanti tak batal lagi. Belum batal. Nanti bila imam salam, dia kena tambah 1. Tiba-tiba dia tak tambah sebab dia kata, alah sikit je pun. Baru batal. Itu masalah kelima. Kalau ingat lagi ya. Bila? 2 minggu lepas lah. Okay, kita nak faham masalah ke-6. Ataupun dia baca a'udzubillah lah. Dia baca doa iftitah lah. Allahu akbar kabira, ataupun dia baca wajah tu lah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan, Allahu akbar. Sudah. Dia kena ganti lah agak-agak apa tu? 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Macam tak cukup je, tambah lagi arrahmanirrahim. Rukuk, dah ganti rukuk. Allahu akbar. Dapat tamakninah. Lega. Saya kata masalah. Baru sami Allah liman hamidah, tak dapat rakaat. Jangan buat kerja gitulah. Jadi kalau lambat, buat cara lambat. Lepas takbir, tak ada doa iftitah, tak ada a'udzubillah, bismillah terus. Dapat yang mana? Imam rukuk terus. Dapat tamakninah dengan imam? Memang dapatlah. Sebab imam rukuk, dia terus rukuk. Dapat rakaat. Selesai. Jangan buat kerja pelik-pelik gitu. Tapi ada juga, dia kata, saya tak baca doa iftitah, tak baca a'udzubillah, tapi diam. Ni, santai ke enam? Samalah. Contoh, jika seorang makmum masbuk tu diam tanpa membaca Fatihah selepas takbiratul ihram sehingga imamnya rukuk,
wajib ke atasnya membaca Fatihah sekadar masa yang dia diam tu. Tak boleh lari jugalah. Tadi kena kira huruf. Yang ni kena kira berapa saat. Kerana berapa masa. Dan ia dikendaki menggunakan ijtihad pada zannya. Ijtihad tu bukan tengok jam. Maksudnya, dia kena guna ijtihad. Agak-agak berapa lama aku diam tadi. Tak perlulah dia tengok jam kejap. Oh tadi berapa saat. Tak perlulah gitu. Tu maksud ijtihad. Jadi dia dah lambat. Masbuk. Imam tengah baca surah. Allah. Dia bukan maksud imam baca surah. Dia rakaat ketiga, rakaat keempat, imam tak baca surah. Samalah juga. Dia tengok imam dah lama dah. Ni rakaat ketiga ni. Atau ni rakaat keempat ni. Dia pun Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Itu imam tak baca surah pun. Baca surah tadi contoh aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Allahu Akbar. Rakaat keempat. Mana dia surah? Samalah juga penyelesaiannya. Ataupun Zuhur Asar. Ingat imam baca surah rakaat pertama, rakaat kedua. Sekali imam baca Fatihah aja terus rukuk. Dia tengok imam lama juga berdiri tu. Dia pun nak masuklah. Allahu Akbar. Jadi makmum kat belakang. Kalau nak kira imam baca surah, memang dia sempat. Tapi tiba-tiba imam tak baca surah. Dia dah lambat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allahu Akbar. Rupanya imam tak baca surah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Zuhur Asar. Samalah penyelesaiannya. Nanti kan takut salah faham, kena imam baca surah baru jadi kes ni. Tak. Kesalahan itu adalah dah lambat, kemudian pergi baca yang sunat-sunat. Okey. Antara kesalahan adalah duduk diam. Allahu Akbar, diam. Diam. Dia diam tu taklah lama sangat. Katalah 5 saat. Allahu Akbar, duduk diam. Sama ada sengaja atau tak sengaja? Allahu Akbar. Baru nak bismillah, Allahu Akbar. Dia tak boleh rukuk. Dia rukuk, batal. 5 saat tadi kan? Buat apa duduk diam? Kalau baca Fatihah dah dapat banyak mana dah? Agak-agak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Allah. Jadi dia pun imam rukuk ni. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Allahu Akbar. Baru rukuk. Kalau dapat tumaninah, dapat rakaat macam tadi. Agak-agak kat situ. Kalau tak puas hati, tambah sikit ayat tu. Tak apa, tambah. Dia tak semestinya habis ayat. Tengah-tengah pun tak apa. Cuma habiskanlah perkataan tu. Jangan bismi. Jangan bis. Allahu Akbar. Jangan gitu pula. Malikiyah. Tak habis tu. Malikiyaum. Yaumi. Rukuk. Maksudnya tak semestinya habis ayat. Kena kira lah berapa saat. Dan mungkin juga gini. Dia lambat. Makmum lambat. Allahu Akbar, diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 5 saat dah diam dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, tak boleh rukuk. Ganti 5 saat tu. Ganti 5 saat. Jadi dia baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana dia diam 5 saat tadi. Berapa? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa agak-agak Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Masa dia rukuk tu mesti dapat tumaninah dengan imam ni. Masa dia rukuk baru lepas dia ganti-ganti tadi. Sami Allah liman hamidah, tak dapat. Jadi sebenarnya benda ni boleh settle senang je. Sedar diri dah lambat tu bismillah terus, tak ada masalah lah. Cuma kalaulah dia tak tahu hukum ini, iaitu kena baca terus kalau dah lambat, tanpa baca sunat-sunat, tanpa baca auzubillah, tanpa baca doa iftitah, tanpa diam. Kalau dia tak tahu hukum tu, lagilah dia tak tahu hukum kena ganti ni. Takkan hukum tu dia tak tahu, ganti ni dia tahu. Jadi maka masa dia batal bila? Apabila dia tak tambah rakaat ni. Kita perhati ada orang ni. Sebab dia 3 orang muafiq. Kadang-kadang orang tu muafiq. Tapi dia rukuk lambat. Tak tahulah dia buat apa, baca Fatihah ke apa ke, dia muafiq. Contoh rakaat kedua. Rakaat kedua sembahyang ni. Ni muafiq ni. Maksudnya dia rakaat kedua dah, dia bersama imam. Kemudian dia baca imam dia tunggu amin. Amin sama-sama dengan imam kan. Tapi dia muafiq lah. Makmum ni. Kemudian imam baca qul huwallahu ahad, pendek. Dia pun makmum muafiq tadi baca bismillah. Lepas tu siratal ladzi, imam Allahu akbar. Makmum tadi habis kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia pun nak rukuk ni. Sami Allah liman hamidah. Itu dah rakaat sebab dia muafiq. Jadi kata tu boleh buat. Asal aku tak boleh buat, selisih. Engkau masbuk.
Kat situ yang orang ramai silap. Bila kita perhati, saya perhati kadang-kadang dia dekat selisih tu. Dia tak dapat, tapi bila kita tengok dia tak tambah rakaat. Mungkin sembahyang punyalah susah. Sembahyang susahlah nak datang berjemaah. Akhir sekali dan niat nak dapat 27. Akhir sekali kurang-kurang dapatlah satu. Nak dapat 27 dapat satu. Okeylah juga. Macam sembahyang kat rumah seorang-seorang. Ini nak dapat 27 akhir sekali dapat kosong. Bukan kosong, negatif. Tak sah. Kerana hukum ini. Kalaulah sambung lu baca lu. Dah ada kat sini. Apabila makmum yang masbuk itu selesai daripada membaca Fatihah kerana menggantikan zikir sunat. Maksud selesai membaca Fatihah ni selesai ganti. Kalau selesai baca Fatihah sampai habis, bukan. Selesai ganti dah tadi. Ganti dah berapa yang masa yang dibazirkan atau sunat yang dia baca lepas dah ganti berapa huruf ataupun berapa saat tadi yang duduk diam. Kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya pada contoh ke-5 dan ke-6 di atas. Dah ganti. Kemudian wajib ia rukuk. Memanglah rukuk walaupun tak habis Fatihah. Jika ia dapat rukuk dengan imam sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka dapat rakaat itu. Yakin tau. Sami Allah liman hamidah. Dapat ke tak? Tak dapat. Dia kena yakin. Sebab dia biasa yang tak yakin ni dekat-dekat je. Imam rukuk, dia ganti. Sami Allah liman hamidah. Macam tak dapat dia. Kalau yang confirm dapat, Sami Allah, tu confirm dapat. Ada satu saat kat situ. Ini dia kadang-kadang masalah imam juga. Masa imam naik bangun tu, dia tak Sami Allah lagi. Itu masalah imam pula. Jadi kalau imam macam ni, lepas dia ganti dia pun imam bangun. Tak Sami Allah lagi, tapi dah gerak dah. Dia pun dia nak rukuk ni. Rukuk, saya buat slow motion lah, susah nak buat laju-laju. Dia rukuk. Imam dah gerak, tapi tak Sami Allah lagi. Sami Allah liman hamidah. Dia rasa dia dapat lah, dia duduk belakang. Sedangkan tak dapat. Tu hati-hati tu. Jadi imam Sami Allah tu terus angkat je sah. Kalau yang lain tak apa, lambat sikit. Sebaiknya sama jugalah. Gerak nak sujud tu. Tak Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Ada 1-2 saat kat situ baru Allahu Akbar. Tak ada masalah sangat dengan hukum. Masa nak bangkit daripada sujud, nak berdiri tu, kalau angkat kepala terus Allahu Akbar, habis nafas di separuh jalan. Jadi dia pun angkat kepala, tak Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar. Tak apalah. Sebab dia tak ada kena dengan hukum sangat. Tapi Sami Allah, hati-hati. Bimbang takut yang makmum yang tak tahu, aku dapat ke tak? Dapat ke tak? Dapat ni, dapat. Hakikatnya dari segi gerakan tak dapat. Macam mana? Kerana tak tally, tak kena pergerakan dengan Sami Allah. Itu kena hati betul-betul. Apabila makmum yang masbuk itu selesai membaca daripada Fatihah kerana menggantikan zikir sunat atau diamnya dalam contoh ke-5 dan ke-6 di atas, kemudian ia wajib ia rukuk. Jika ia dapat rukuk dengan imam sekadar tamakninah dengan yakin sebelum imamnya bangkit daripada rukuk, maka dia dapat rakaat itu. Jika imamnya telah bangkit daripada rukuk sedangkan ia baru selesai membaca Fatihah. Membaca tu maksud ganti tadi. Satu masalah. Atau ia sempat rukuk dengan imam tetapi tidak dapat tamakninah, samalah. Dia tak sempat. Imam dah sami'a, dia baru habis Fatihah. Ataupun dia rukuk tapi tak sempat rukuk lagi, Sami Allah mahmidah. Samalah tu, tak dapat. Bezanya tadi tak sempat nak rukuk, dah tahu dah, gagal. Yang kedua, dah rukuk sikit, tahu lepas tu baru gagal. Sama je, dua-dua gagal. Iaitu tak sempat nak ganti, tak sempat tamakninah. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihah. Bukan. Jika imamnya telah bangkit daripada rukuk sedangkan ia baru selesai membaca Al-Fatihah atau ia sempat, selesai tu saya ulang balik. Selesai tu bukan habis waladhdallin, selesai tu maksud ganti. Okay? Dan ia sempat rukuk dengan imamnya tetapi tidak ada tamakninah. Tak dapatlah juga. Maka luput rakaat. Bukan batal sembahyang, tak batal sembahyang, luput rakaat. Dan dia dikendaki tambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya.
Itu yang kata bila batal? Bila imam salam tak tambah, dia salam sekali. Masa tu baru batal. Maknanya kita dapat faham kat sini, kalau dia masuk awal, dia masuk dulu sebelum kawan dia, boleh terjadi dia masuk dulu sembahyang sebelum kawan dia. Boleh terjadi yang dia masuk dulu ni, dia yang tambah rakaat, kawan dia tak tambah rakaat. Boleh jadi ya gitu. Contoh, imam tengah baca surah tu, dia masuk. Dia masuk, dia pergi baca doa iftitah sikit, atau dia baca auzubillah, atau dia diam tadi. Okey. Dengan sebab tadi dia terpaksa ganti. Bila dia terpaksa ganti, imam dah rukuk, dia ganti-ganti, baru dia nak rukuk gini, imam dah sami Allahu liman hamidah. Ketika dalam masa yang sama, ketika imam rukuk, kawan dia lagi lambat pada dia. Masuk. Allahu Akbar, imam dah rukuk, terus rukuk kan? Tak ada bismillah dah. Sebab imam tengah rukuk sekarang. Yang kawan dia pun, Allahu Akbar, terus rukuk. Dia masuk awal sikit, tapi kena ganti. Baru dia nak turun, imam sami Allahu liman hamidah. Dia tak dapat walaupun dia sembahyang dulu. Dia tak dapat rakaat. Nanti bila nak salam, yang lambat sikit tu dah salam dengan imam, yang aku awal lagi, dia kena tambah rakaat kerana kesalahan tadi. Boleh terjadi begitulah. Tambah satu rakaat. Jika imamnya sudah mengangkat kepala, tadi selisih dah habis, sami Allah, selisih. Kalau selisih tak dapat rakaat, tak batal, nanti tambah satu. Kalau imam dah angkat kepala baru dia habis, sami Allah liman hamidah, dia tak gerak lagi, adakah dia boleh rukuk? Tu jawapan dia. Tengok jawapan dia. Jika imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk, maknanya dah i'tidal, dan makmum yang masbuk itu masih lagi belum sempurna bacaan Fatihahnya. Belum sempurna. Tak cukup ganti lagi. Tengah loading, banyak mana, lama mana. Wajib ke atasnya niat mufaraqah. Satu pendapat. Dia tak boleh buat apa? Mufaraqah dengan imam, habiskan Fatihah, sembahyang sendiri. Dan hilang pahala jemaah. 27 elok-elok dah dapat, jadi satu. Okey lah, tak batal. Dapat juga satu. Yang kita risau tu, dah lah tu, dah batal pula tu. Itu pendapat pertama. Tapi ini bukan mu'tamad ni. Yang mu'tamad yang bawah. Niat mufaraqah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim, diterangkan oleh Syaribani dan dalam kitab Mughni, dan diterangkan oleh Syaramli dalam kitab Nihayah. Dia tak ada cara lain, dia tak ada pilihan lain selain daripada mufaraqah. Pendapat yang pertama. Mufaraqah tu maksud, aku tak boleh ikut imam dah. Memang patut pun dia mufaraqah. Dah tahu lambat, pergi baca-baca tu buat apa? Dah lah tu. Nak kena ganti. Bila nak ganti, tak cukup masa pula tu, imam dah i'tidal. Okey. Maka tak ada cara lain mufaraqah. Mengikut pendapat Syekhul Islam. Ini pendapat mu'tamad. Mengikut pendapat Syekhul Islam pula, bahawa makmum yang masih belum sempurna bacaan Fatihah sedangkan imamnya sudah mengangkat kepala daripada rukuk i'tidal tadi, tidak wajib ke atasnya niat mufaraqah. Tak wajib. Bahkan diberi pilihan antara mufaraqah atau tinggalkan rukuk dan terus sujud bersama imamnya. Dia boleh pilih. Nak mufaraqah memang boleh. Mufaraqah bila-bila pun boleh. Boring-boring pun boleh. Kali ni nak try rakaat ketiga nak mufaraqah. Boleh aja. Cuma luputlah pahala jemaah dia. Tak ada sebab pun boleh. Mufaraqah ni berpisah dengan imam bila-bila boleh. Kalau ada sebab yang besar, mufaraqah itu kekal dapat 27. Kalau tak ada sebab atau sebab yang tak diiktiraf, hilang 27, jadi satu. Jadi niat mufaraqah atau tak niat mufaraqah apa? Ayat ini mu'tamad, iaitu tinggalkan rukuk dan terus sujud bersama imam. Maknanya tak i'tidal. Boleh ke dia tahu hukum ni? Hukum kena baca bismillah terus pun dia tak tahu, tiba-tiba dia nak tahu hukum ni, lagilah dia tak tahu. Maksudnya macam mana? Dia buat 3 kesalahan tadi lah. Mana-mana satu. Dah tahu lambat, baca doa iftitah sikit, lepas tu imam rukuk. Dah tahu lambat, baca auzubillah, baca Fatihah sikit, imam rukuk. Ataupun tak baca apa-apa, diam dalam beberapa saat, lepas tu imam rukuk. Dia pun Allahu Akbar. Bila dia imam rukuk, dia kena ganti lah. Ganti agak-agak okey. Ada dah 20 huruf pun. Begini ataupun 5 saat, 6 saat, dia pun ganti. Surah Maliki Yaumiddin, tak cukup lagi. Sami Allahu liman hamidah, tak ada apa-apa, imam dah i'tidal. Dia rukuk batal. Makmum ni rukuk batal. Habis tu macam mana? Daripada macam ni,
Kalau mufarakah tak batal lah. Aku mufarakah dengan imam, sambung Fatihah sampai habis, rukuk. Tu kalau mufarakah. Itu bukan muktamad, boleh nak buat. Ataupun macam mana? Ini muktamad. Tak tangkap bawah. Buat apa? Tunggu lah. Rabbana daripada sini ke sini, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Lepas tu, imam buat apa lepas tu? Sujud kan? Sujud terus. Kata, dia ni tak rukuk. Memang, rukuk batal. Sebab imam dah berdiri. I'tidal. Tapi kalau dalam selisih tak apa. Tak apa dengan maksud tak batal rukuk. Tapi tetap tak dapat rakaat juga. Kalau selisih. Takkan nak break tengah-tengah kot. Dia break lah. Takkan gitu. Jadi rukuk je lah. Tapi rukuk tu tak kira. Dah dengar masalah ni? Habis lah. Satu lagi yang dimasuk dalam kitab kita adalah masbuk Jumaat. Masbuk Jumaat. Ni senang je ni. Jumaat pun ada masbuk. Sebagaimana telah dimaklumi bahawa sembahyang Jumaat diwajibkan dengan berjemaah. Yakni tidak sah Jumaat kecuali dengan berjemaah. Sekurang-kurangnya 40 orang yang kamil. Ini yang selalu saya pesan. Solat Jumaat, ya bilangan 40 orang. Tapi bukan 40 orang janji kira. Kita duk main kira je. Kamil ni tak berapa orang nak peduli sangat. Kamil, zaman sekarang. Dulu kira, saya ingat. Dulu ingat sangat. Dalam kampung tu, biasa sembahyang Jumaat dalam 50 gitu je. Kadang 40 lebih, 50. Ngam-ngam aja. Lama lah, tu 90-an. Pendalaman. Yang imamnya semua tok-tok guru lah kat sini. Kat situ. Dia memang dah khaskan 40 orang ni, yang orang yang tertentu saja. Tak boleh main kira 40 gitu. Sebab yang lain aku tak tahu. Yang kamil 40 ni, bacaan Fatihahnya yang diterima, semualah. Kalau 39 je ada yang tu. Yang lain ada berpuluh lagi yang tak tahu kamil ke tidak. Kamil tu apa? Sempurna. Dia tak kira, tak cukup. Tunggu. Kadang-kadang khutbah tu, saya ingat pukul 1.40. Sedangkan Zohor 1.20. 20 minit tunggu je. Pergi cari minta cari. Pergi seorang naik motor, pergi cari rumah dia. Yang nak kira 40. Padahal kalau kira 40 dah ada 50-60 dah waktu tu. Tapi yang dikira kamil tu 40. Apa kamil ni? Maksudnya sembahyang bacaannya semua sah. Rukun qauli dia, rukun yang dengar Fatihah, rukun yang tak dengar tahiyat, baru dia kira. Tapi sekarang okey, 40. Tak kira, bukan 40 aja. Nak kira Jumaat, ada lagi tu Jumaat tu. Selain daripada kamil, iaitu orang yang berakal. Ini mungkin tak ada masalah lah kot. Kita takkan orang tak berakal pun kita kira. Cukup umur. Takkan yang tak balik pun kita kira. Ni no problem kita. Merdeka. Tak ada dah hamba sekarang. Mas Tautin ada kira. Ni, Mas Tautin. Kadang-kadang Mas Tautin pun kita tak tahu apa maksud Mas Tautin. Maka dia ni, dia duduk sini dah 20 tahun. Kira Mas Tautin lah tu. Bukan. Mas Tautin tu bukan duduk situ 20 tahun. Mas Tautin tu bukan musafir, bukan mukim. Itulah Mas Tautin. Apa maksud Mas Tautin? Orang tu duduk kat kawasan tu, dia berniat nak mati kat kawasan tu. Nak mati di situ. Ataupun dia tak ada berniat pun nak pindah. Itulah Mas Tautin. Dan ada setengah ulama tambah lagi, dia kena duduk 2 musim. 2 musim berapa? Setahun ke 6 bulan? 2 musim. Dia kira lah. Yang dalam kitab dia 2 musim. Lepas duduk 2 musim, tapi kita tak ada musim tu, payah. Lepas dia duduk 2 musim, dan dia tak ada niat pun nak pindah daripada situ. Ataupun dia niat nak mati kat situ. Samalah. Barulah Mas Tautin. Kalau dia niat, dia dah duduk 20 tahun dah kat situ. Tapi nanti sekarang nak kerja je, pencen nanti, nak balik kampung. Temeluh. Nak duduk sini semata kerja je. Tapi dah duduk 20 tahun. Dia mukim nama dia. Tak boleh kira 40. Wajib Jumaat, bukan tak wajib Jumaat. 40 tu tak boleh kira. Tapi orang sekarang ada kira. Ada 300-400 orang ni. Kira lebih 40 lah tu. Dia kira gitu aja. Panjanglah buat cerita Jumaat ni. Sembahyang Jumaat merupakan ikatan perpaduan melalui ibadah mingguan yang diwajibkan ke atas kaum muslimin saja. Wajib atas orang perempuan, orang lelaki, orang perempuan tak wajib. Tapi kalau sembahyang sah juga. Sembahyang Jumaat sah, tapi tak wajib.
Lepas dia sembahyang Jumaat, dia tak perlu sembahyang Zuhur dah, orang perempuan. Solat Jumaat mempunyai 2 rakaat saja, tetapi diwajibkan tambahan 2 khutbah. Tapi tak wajib dengar pun. Semua orang tak wajib dengar. 40 orang tu yang wajib dengar. Itu pun hanya rukun khutbah. Yang isi tak wajib dengar. Tidur pun tak apa. Kepada makmum yang masbuk, kita bukan nak bahas ini ni. Kepada makmum yang masbuk menunaikan fardu Jumaat ketika imam dan makmum yang lain sedang sembahyang, jika makmum yang masbuk itu sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua serta mempunyai tumaninah, maka dia mendapat Jumaat dan dikehendaki ia menambah 1 rakaat lagi selepas selepas salam imam dan disunatkan bacaan yang nyaring. Dia mesti dapat 1 rakaat. Makmum tadi, makmum masbuk mesti dapat 1 rakaat baru dapat Jumaat. Bila dapat 1 rakaat tambah 1 lah. Paling ujung sekali nak dapat 1 rakaat ketika imam rukuk lah, rakaat kedua. Dia berdiri, Allahu Akbar, baru masuk, Allahu Akbar. Kan? Dapat, itu adalah last sekali. Kalau yang tidak, tak dapat dah rakaat tu, walaupun sempat sembahyang. Okey, dapat rukuk rakaat yang kedua, maka dapat Jumaat. Cuma dalam kitab kita, dia tak tulis satu lagi. Dalam kitab-kitab tebal sikit dia tulis. Rakaat pertama pun boleh dapat juga. Rakaat pertama, imam sembahyang, takbir dia takbir. Lepas tu imam rukuk, baca Fatihah semua, imam rukuk, dia rukuk semua, sampai rakaat yang kedua, maknanya dia telah dapat 1 rakaat. Makmum tadi. Kemudian makmum tadi mufaraqah. Mufaraqah, sembahyang sendiri seorang lagi, dapat Jumaat juga. Janji dapat 1 rakaat, sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua. Biasanya dapat rakaat kedua tambah 1 lah, itu biasanya. Dapat rakaat pertama, rakaat kedua dia mufaraqah, jarang-jarang. Dapat rakaat pertama, rakaat kedua imam batal, imam belah. Semua tak ada yang ganti imam. Dapatlah. Lepas 1 rakaat, naik rakaat kedua, imam batal lagi. Seorang pun tak berani ganti. Makmum dapat tak 1 rakaat? Dapatlah. Terus jelas sembahyang. Tambah 1 rakaat lagi. Imam biar, kalau ada yang ganti, ikut yang gantilah. Janji dapat 1 rakaat. Rakaat pertama atau rakaat kedua? Biasanya rakaat kedua. Boleh terjadi juga kalau diparking tengah-tengah jalan. Sebab pernah berlaku ni. Dekat jalan Raja Laut tu. Dia parking tengah jalan. Masa tu memang tak ada kereta. Sebab imam dah baca, dia tahu ni rakaat kedua kot ni, macam tu lah. Bukan. Ni imam makmum bila tengah qomat. Cari parking 3 kali dah pusing. Tak jumpa. Imam dah qomat. Makmum dah qomat. Imam dah baca Fatihah. Dan imam dah baca surah dah. Dia parking tengah jalan tu memang blok terus. Betul-betul tak boleh lalu. Jalan Raja Laut. Buat kerja gila apa. Kemudian dia pergi sembahyang. Rakaat pertama dapat. Dia Allahu Akbar, baca Fatihah tu, imam rukuk dapat. Rakaat masa tengah sujud rakaat pertama tu, bunyi horn. Tak boleh sembahyang. Dia naik rakaat yang kedua, dia mufaraqah. Sembahyang laju-laju. Pergi alihkan kereta. Oh, ni mengaji punya orang. Cuma tak mengaji, tak tengah jalan je lah. Tak tengah jalan tu dia tak mengaji undang-undang. Tapi dia mengaji lah, pandai. Kalau dia biar, mana boleh batal, berdosa. Oi, kalau imam baca panjang, tak syusyuk nak sembahyang. Orang picit. Dia pun tak faham lah. Tunggulah kejap kot. Yang picit horn tu. Nasib baik lah yang letak tu. Maksudnya, dia mengaji lah. Dia mufaraqah, lepas dapat 1 rakaat yang pertama. Boleh lah. Tapi biasanya rakaat kedua lah yang dapat. Nanti imam salam tambah 1. Okay? Dan masa tambah 1 tu sunat nyaring. Baca kuat. Tapi kita baca slow aja. Tak apalah, tu sunat. Jika makmum yang masbuk sempat berjemaah, ketika imamnya i'tidal atau ketika selepas sujud pada rakaat kedua, tak dapat langsung rakaat lah. Ataupun tayat akhir, imam dah tayat akhir dah, baru dia takbir, Allahu Akbar, terus duduk lah. Tak dapat langsung lah. Okay, macam mana? Maka luputlah Jumaat. Luput Jumaat. Maknanya Jumaat tak dapat. Sembahyang kena teruskan. Langsung tak dapat 1 rakaat. Jumaat dia tak dapat dah. Solat Jumaat tak dapat. Dan dikehendaki ia menyempurnakan sembahyang Zuhur dengan menambahkan 4 rakaat selepas salam imam. Dan bacaan Fatihah serta ayat-ayat selepas Fatihah dengan perlahan. Langsung tak dapat rakaat, dapat ketika imam tahiyat ke ataupun selisih ke. Oh, dapat rakaat kedua. Allahu Akbar. Sami Allah tak dapat. Okey, tak apalah. Teruskan sembahyang. Imam salam tambah 4, baca perlahan lah, Zuhur, jadi Zuhur. Automatik, tak payah niat. Masa takbir tu niat wajib, niat Jumaat. Dia sebut kat bawah nanti. Cuma
bertukar Jumaat dengan Zuhur tu automatik. Kalau imam tahiyat niat Jumaat juga. Nanti bertukar automatik, imam salam bertukar jadi Zuhur automatik, tambah rakaat. Tambah 4. Mana-mana makmum yang masbuk, yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat. Oh, ni cerita lain ni. Okey, ni tak, stop dulu kat situ. Ni cerita lain. Jadi, tapi mana niat dia? Oh, kat bawah dia. Oh, dia gitu Okey, tak apa. Kita baca dulu. Mana-mana makmum yang masbuk, yang berimam kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat, dia juga mendapat Jumaat jika ia sempat rukuk bersama imamnya pada rakaat kedua itu. Dan dia dikehendaki tambah 1 rakaat lagi. Boleh faham tak? Macam mana tau? Bukan tau. Okey, yang tadi kita tahu imam asal ni, imam asal sembahyang Jumaat. Makmum tadi dapat rakaat yang kedua, maka dapatlah Jumaat. Ketika imam salam, makmum tadi dah dapat 1 rakaat, mana boleh salam? Tambahlah. Tambah 1 kan? Sebab dapat 1 rakaat, tambah 1. Orang lain dah tengah zikir lah, dia tambah 1. Ketika makmum tadi tambah 1, ada makmum lambat datang. Bapak lambat sungguh. Dah dia ni lambat dah. Tambah 1 rakaat. Ini lambat lagi pada yang ini. Datang. Alamak, habis sembahyang habis. Tanya orang, dia buat apa? Sembahyang tadi dia masbuk. Tanya orang situ lah, dia mana tahu baru sampai. Gitulah kot. Sebenarnya tak perlu tanya, saya buat cerita je. Dia buat apa tu? Dia tambah rakaat 1. Tadi dia dapat 1 rakaat. Oh, yang lambat sangat ni dia jadikan dia imam duduk belakang. Tak payah nak cuit-cuit, takbir kuat sikit je. Allahu akbar. Niat apa yang lambat sangat ni? Imam asal tengah zikir ni, subhanallah ke apa ke, baca apa ke, dia niat Jumaat. Niat Jumaat? Ya, niat Jumaat. Sembahyang imam dah habis, imam asal dah habis. Yang masbuk ni boleh jadikan dia imam lagi? Ya, boleh. Niat Jumaat saja, aku salat Jumaat 2 rakaat mengikut imam tu. Imam yang asal makmum nak jadikan dia imam tu. Kan Allah Taala Allahu akbar. Ikutlah. Yang makmum yang kita dah lantik dia jadi imam. Makmum yang kita lantik jadi imam ni salam, kita tambah 1 aja. Tambah 1 aja, dapat Jumaat. Yang kawan ini yang langsung tak dapat rakaat tadi, tambah 4. Dia datang cepat sikit daripada ni. Jadi boleh kita kata gini, kalau nak datang lambat Jumaat, datang lambat sungguh. Jangan lambat sikit-sikit. Nanti tambah 4. Lambat sungguh, dia tambah 1. Dapat Jumaat, dia dapat Jumaat. Kawan yang cepat sikit tapi tak dapat 1 rakaat langsung, tambah 4, tak dapat Jumaat. Okey. Dia pun tambah 1 lah. Makmum tadi, makmum yang lambat sungguh ni, entah macam mana datang pula 1 bas. Buat cerita. 1 bas sampai. Nak macam oh lambat, tapi ada ni makmum ni asalnya lambat, tapi dia ikut makmum yang lain yang asal, dia dapat 1 rakaat juga, dia tengah tambah 1 rakaat lah ni. Ramai-ramai 40 orang naik bas tadi, sembahyang belakang dia niat Jumaat juga. Dia kata alamak, aku ingat aku lambat, tiba jadi imam pula aku. Tak apa lah, niat Jumaat, pakat-pakat 40 orang tu takbir, Allahu akbar, niat Jumaat, maka dapat 1 rakaat juga. Imam yang asal makmum tadi dah berapa level lah tu. Tu kalau MLM tu banyak dah tu, berapa level tu. Jadi imam, jadi dilantik jadi imam. Yang 40 orang ni ikutlah. Bila dia salam, 40 orang ni tambah 1 rakaat juga. Masa tu dah pukul 2.30. Tambah 1 rakaat juga 40 orang. Dapat Jumaat. Sedangkan yang datang tadi dapat Zuhur. Lepas tu pakat-pakat sembahyang 40 orang ni. Ada yang lambat lagi. Buat contoh gitu. Sembahyang belakang mana-mana seorang daripada 40 ni. Mana seorang-seorang je lah. Takkan nak lantik semua jadi imam. Pilih seorang. Oh ni kot. Jadi makmum. Tambah 1. Tambah 1. Sampai 1. Sampai bila? Tengok tu. 1 rakaat. Tiba-tiba datang seorang yang lain berimam pula kepadanya dan sempat rukuk bersamanya pada rakaat yang kedua, maka orang ketiga itu juga mendapat Jumaat dan dikehendaki beliau menambahkan 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Begitulah hukum seterusnya jika hal seperti itu berlaku sehingga asal. Sampai pukul 4. Buat apa ni? Sembahyang Jumaat. Oi lambat. Buat pengumuman lagi. Viral oi, siapa nak sembahyang Jumaat pukul 4 sempat lagi oi, ada orang masbuk. Tak adalah, mengarut dah tu. Cuma nak hukumnya begitulah. Biasanya mungkin 2 kali je kot. 2 kali kot. Imam asal masbuk, yang lain jadikan dia imam,
Tu je, takkan ada yang satu lagi kot. Kami hukumnya begitulah. Siap ada kata, yang ada masbuk tu jangan rukuk dulu ya, sebab kita ada jemaah yang kat belakang. Boleh cakap. Tapi jangan cakap, jangan, tak boleh. Cuma buat cara umum dia dengar. Oh, okey. Dia faham. Sebab ada jemaah baru sampai daripada bas, nampak ada 40 orang tu. Jadi tengah ambil uduk, jadi baca surah panjang sikit. Dia tak boleh duduk diam, dia kena baca surah. Baca ulang-ulang lah surah Qul Huwallahu Ahad tu. Sebab jangan rukuk ni. Boleh cakap gitu. Cuma tak boleh kata, tak boleh gitu. Cakap umum. Kalau dia dengar, tak apa. Dia tak dengar, nasib lah. Boleh. Hukum. Ngaji jumpa lah benda-benda ni. Habis. Yang ni yang saya nak sebut tadi. Nak niat apa? Kalau makmum tadi dapat satu rakaat, maksudnya, imam tak rukuk lagi. Dia niat Jumaat. Sebab memang nanti lepas salam tambah satu. Okeylah niat Jumaat. Kalau imam tu dah tahiyat, imam tu dah sujud, rakaat kedua, memang tak akan dapat dah. Nanti dia akan tambah Zuhur jadi 4. Niat Zuhur teruslah. Tak boleh. Kena niat Jumaat juga. Niat Jumaat 2 rakaat. Ya, niat Jumaat 2 rakaat. Habis tu kata jadi 4 jadi. Lepas salam tu tambah 4. Tapi niat tetap Jumaat dan 2 rakaat. Dia bertukar automatik ketika imam salam. Tak boleh. Alang-alang memang nak buat Zuhur kan. Memang nak jadi Zuhur kan. Sebab memang tak dapat rakaat. Imam dah tahiyat akhir dah. Memang nak tambah 4. Niat Zuhur lah. Tak sah. Tapi memang ada khilaf. Kita baca dulu. Kepada makmum yang masbuk, tidak sempat mengikut imam Jumaat di dalam rukuk rakaat yang kedua, wajib ke atasnya berniat Jumaat. Ni muktamad. Tetapi setengah ulama fiqh berpendapat bahawa harus bagi makmum masbuk berniat Jumaat atau niat Zuhur, boleh pilih. Tapi yang muktamad mesti Jumaat. Okay? Pendapat kedua kata niat Zuhur pun boleh. Sebab dah memang tahu tak dapat Jumaat. Jika ia tidak sempat rukuk bersama imam pada rakaat yang kedua, dah memang tahu dah dia tu akan tambah jadi Zuhur. Ulama yang mengatakan wajib makmum masbuk berniat Jumaat itu hanya pada segi niat saja. Niat Jumaat dan tambah 2. Tetapi pelaksanaan amalannya ialah sembahyang Zuhur 4 rakaat. Yang kata wajib niat Jumaat dan tambah 2 tadi, niat aja Jumaat tapi tambah nanti 4. Zuhur tu automatik bertukar. Yang kata boleh niat Zuhur tu memanglah tak sempat. Cuma yang muktamad jangan niat Zuhur lah. Niat Jumaat. Kenapa tak boleh niat Zuhur? Yang kata tak boleh tadi, yang kata wajib tadi. Kalau niat Zuhur tak sah. Kenapa? Saya ingat dulu, masa tahun 80-an dulu, makcik-makcik, dia akan tunggu orang laki-laki dia, orang balik sembahyang Jumaat. Ada tak berlaku dulu? Dia tunggu balik sembahyang Jumaat, baru dia nak sembahyang Zuhur. Makcik tu. Makcik salah faham. Dia tengok je, apa makcik? Orang dah ada tu dapat nampak motor orang balik sembahyang Jumaat. Okey, baru dia sembahyang Zuhur. Ke tak ada? Biasa tak? Dulu. Dia tunggu orang habis sembahyang Jumaat, baru makcik-makcik ni, baru dia sembahyang Zuhur. Sebab dia kata kalau sembahyang Zuhur sebelum imam salam lah, sebelum imam masjid salam, tak sah Zuhur. Makcik tu silap faham. Betul hukum tu, tapi bukan bagi makcik. Bagi orang yang wajib Jumaat, dia tak boleh sembahyang Zuhur selagi imam di Korea dia tak salam. Memanglah dia wajib Jumaat, imam belum salam lagi, sembahyang Jumaat, dia mana boleh sembahyang Zuhur? Sebab dia wajib Jumaat. Bila imam salam, maka tak boleh sembahyang Jumaat dah, barulah dia boleh sembahyang Zuhur. Logik lah. Itu kalau dia wajib sembahyang Jumaat. Makcik tu wajib ke tak? Mana wajib? Sebab tu tak payah, sembahyang awal aja. Kalau orang tu sakit tak wajib sembahyang Jumaat. Masuk Zuhur terus sembahyang Jumaat, terus sembahyang Zuhur. Tak payah tunggu orang balik. Sebab dia tak wajib, dia sakit. Begitulah, dia musafir. Jadi makcik tu baca kitab betul dah. Kalau imam tak salam Korea tu, dia sembahyang Zuhur tak sah. Betul. Tapi mereka yang wajib solat Jumaat tak sembahyang. Kenalah tunggu imam ni habis dulu sembahyang Jumaat. Sebab dia wajib. Bila imam dah habis, barulah dia sembahyang Zuhur. Maka baru sah Zuhur. Dan berdosa, jangan lupa. Dosa lah tak sembahyang Jumaat. Dan tadi sebelum sebut tadi, ketika dia tak dapat satu rakaat langsung, dia tambah 4 tadi, langsung tak dapat satu rakaat, niat Jumaat juga, tapi tambah 4 kerana langsung tak dapat rakaat. Nanti dia tambah 4, sembahyang sah, Zuhur bertukar automatik. Jangan lupa, berdosa. Yalah tak sembahyang Jumaat. Kecuali jam gitu, masalah gitu, tak apalah. Masyaqqah darurat tak apalah. Ni cerita yang kenapa? Tadi saja tertidur tak apalah, tak berdosa lah. Kat situ.
Sebab itulah dia wajib niat Jumaat. Satu lagi kerana apa dia wajib niat Jumaat? Walaupun langsung tak dapat rakaat, walaupun dah tahu dah imam salam nanti tambah 4, pada pendapat yang kata wajib Jumaat juga, bimbang takut tiba-tiba masa tengah tahiyat tu imam tambah 1 rakaat lagi. Boleh jadi agak-agak gitu? Boleh. Dia baca imam tahiyat atau imam sujud, alamak rakaat kedua, alah niat zuhur je lah. Contoh lagi tu, kata yang boleh tadi, niat zuhur, Allahu Akbar, nanti nak tambah 4 ni. Dia pun terus duduk ke, terus sujud ke, tak apalah, tak dapat nak macam mana, dah lambat. Okey, baca tahiyat. Tengah baca tahiyat tiba-tiba imam naik, tambah 1 rakaat lagi. Orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam naik, rupa-rupanya imam tersedar. Contohlah ni, imam tersedar rakaat kedua tadi Fatihah dia tak sempurna, dia tinggal ihdinas siratal mustaqim. Mungkin dia yakin gitu. Makmum mungkin tak perasan ke apa ke, mungkin dia tak baca bismillah. Tak baca bismillah mazhab Syafi'i tak sah, mazhab lain tak apalah. Maka dia tak baca, dia terus alhamdulillah. Makmum tak perasan lah, sebab makmum tengah on the way nak bangun. Dia baru lepas dengar ulang-ulang tengok Imam Mekah semayang, mana bismillah tak bunyi. Kalau baca pun baca sir perlahan. Dia pun teringat gitu, dia menaik rakaat kedua, alhamdulillah, sebab dia nak buat lagu tu tak boleh dengan bismillah, kena alhamdulillah terus. Dia tak sedar masa tu, maka tak batal lah imam tadi. Ketika tahiyat, loh, tadi tak baca bismillah. Imam Jumaat tadi wajib bangun tu. Makmum subhanallah huru-hara. Ini tak nak cerita pasal huru-hara makmum yang lain. Nak cerita tadi tu, masa imam naik baca bismillah, maksudnya baca Fatihah balik. Memang kalau imam terus salam, batal imam tu. Bila batal imam, makmum tak apalah. Okey, bangun. Makmum tadi yang niat zuhur, bangunlah. Dia dah niat zuhur, sepatutnya dia dapat Jumaat, dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia niat Jumaat, dia kata tak apalah, nanti jadi zuhur. Tiba-tiba imam bangun, dia naik bangun, dia dapat Jumaat, nanti tambah 1. Tu sebab tu tak boleh niat. Yang mengatakan wajib niat Jumaat juga, nanti bertukar automatik jadi zuhur. Tu je lah. Habis. Khatam kitab. Masya Allah. Alim lah. Kitab ini rujukan daripada Muniatul Musalli, ataupun bukan Muniatul Musalli ni, yang hujung sekali, belakang sekali. Ini maksud Bahjah Mardiyah ni. Hujung kitab Muniatul Musalli ada satu risalah, nama risalah Bahjah Mardiyah. Dia tulis Muniatul Musalli, bukan Bahjah Mardiyah. Nombor 2, Ta'lim as-salah, fiqh as-sunnah, fiqh ala mazhab arba'ah, furu' masail. Bukan masail tu, masail. I'anatul talibin. Dia ambil yang kita belum ngaji rasanya berapa lama dah ni. Dia ambil daripada kitab tu dah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Akan datang kita sambung idaman penuntut je lah sampai bulan puasa. Sampai bulan puasa tak ada. Tunggu dulu. Kita sudahi yang tasbih kafarah dan suratullah subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati.